Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh dengar? Kalau boleh dengar, type boleh dengar. Takut nanti kan saya cakap sorang-sorang eh. Mi Azmi, Waalaikumsalam. Dah makan eh? Okey, okey, kita tunggu lagi seminit seminit. Tunggu jap saya nak share jap. Share. Seminit je. Alright. Okey. Amirul, ada lah Amirul live, tapi itu lah saya buat dekat dalam page dropship cartel ni sebab dah 2 minggu dah saya tak muncul kat sini. Sepatutnya seminggu sekali saya ada buat Facebook live lah dekat page dropship cartel. Tapi tak ni pula kan dah busy dengan tu 21 days e-com challenge tu. Alright. Okay, alright, kita terus mula malas nak tunggu. Okay, untuk dalam Sembang Cartel episod 2, baru episod 2 Sembang Cartel ni. Plan ni nak buat setiap minggu, hari Rabu pukul 9. Tapi sekarang dah terbuat hari Rabu pukul 9.30. Minggu lepas dah tercancel. So tak dapat lah buat. Ni baru episod kedua, aduh. Alright. Okay, so tujuan saya buat sesi Sembang Cartel ni ada topik lah. Topik dia yang saya nak sembang adalah business dropship e-commerce ni best ke? Ramai orang tanya saya pasal best ke buat business dropship ni kan. So dalam sesi Sembang Cartel ni saya nak share lah. Kita nak sembang-sembang kan. Korang jangan risau, dalam sesi Sembang Cartel ni kita buat biar ada two ways interaction supaya kita tak cepat boring lah. Okay, sesi ni akan berlangsung selama mungkin dalam 30 minit. Lepas tu saya akan buka untuk sesi Q&A Alright. Okay, Sembang Cartel episod 2 basically saya nak cerita tentang selok-belok business dropship e-commerce supaya nanti lepas korang semua dah dengar saya bebel kan, korang decide sama ada nak teruskan belajar tentang benda ni ataupun tidak. Okay? Sebab takut korang follow dropship cartel kan, follow Hafiz Azman apa semua, tapi rupanya tak sesuai dengan korang. So saya ceritalah sikit. Apa-apa yang saya nak cerita dalam ni semua based on pengalaman saya lah. Alright? Okay. Kat sini ada tak yang baru first time join Sembang Cartel ke apa-apa live yang saya pernah buat sebelum ni? Ada tak yang baru-baru? Cuba komen sikit. Yang baru-baru ni. Ada yang baru kenal saya ke apa ke? Cuba komen. Okay. Okay, so ada yang kali pertama kan, okay tak apa. So kalau sebab ada yang baru first time kenal saya, baru jumpa saya, so saya nak perkenalkan diri lah. Okay, nama saya Hafiz Azman, founder kepada blog Cartel Digital dengan Dropship Cartel, yang mana saya himpunkan ilmu-ilmu dan pengalaman saya dalam bidang digital marketing dan e-commerce, supaya saya boleh bantu orang yang baru nak mula ni macam korang ni, macam siapa yang baru nak mula ni, untuk buat duit dari online business dengan mudah, cepat dan berkesan. Alright. Okay,
Sebelum mula saya nak anda bagi saya semangat sikit boleh? Bagi saya love, like, lepas tu share, tag kawan-kawan atau kenalan yang mungkin berminat dengan topik yang saya nak cerita ni. Biar ramai orang tahu. Boleh. Tag. Bagi saya engagement. Kalau boleh buat sekarang lah. Okay? 10 saat je saya bagi. Bagi semangat sikit. Aduh. Okay, selamat datang Muhammad Zamri, Nur Azila, Syahriman, Azli Osman, Azlizul di sini. Lepas tu apa lagi? Ramai juga yang baru-baru kan. Ijmal, Amirul, Zafri, Zul Fauzi, Farah. Tak boleh nak sebut semua lah. Banyak Mi Azmi boleh, nak hug pun boleh, tak ada hal. Nanti kalau kita jumpa kita boleh hug. Kura-kura nak join, siapa kura-kura? Oh ya, tu anak. Kacau lah dia. Boleh pula dia boleh pergi buka pula. Alright. Okay, so saya terus start Alright. So dalam sembang kata ni saya nak bincang topik yang tadi lah. Topik pasal best ke business dropship e-commerce ni. So memang saya nak cerita ni sempoi-sempoi je lah cerita based on pengalaman saya yang tak berapa nak lama sangat. So saya bukan sifu tau. Saya bukan sifu, saya terpaksa mengajar. Sebab itulah dia plan ni, dropship cartel dengan cartel digital ni, dia blog tempat saya nak kumpul ilmu-ilmu yang saya dah belajar dengan orang lain, pengalaman saya semua, saya nak kumpulkan jadi macam satu nota. Tapi tak macam mana, ada banyak orang request untuk saya mengajar, banyak tanya saya macam nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu. So saya secara tak langsung terjadilah sifu bidan terjun. Alright. Bukan nak sangat jadi sifu sebab saya ada bisnes lain. Saya ada bisnes lain, bisnes e-commerce juga. Bisnes lain atau ada beberapa bisnes wife saya pun saya kena tengok kan. Jadi benda ni macam yelah abang kata Azizan Osman mengisi masa lapang lah. Okay. Alright. Okay, pasal topik dropship e-commerce ni, yelah, saya nak cerita ni based on pengalaman lah. So bila cerita based on pengalaman ni memang akan ada pro and cons lah. Bukan semuanya indah-indah kan. Nama pun bisnes. Nama pun bisnes kan, bukan ada apa. Kita bukan buat skim cepat kaya, ni real business punya. So bukannya semua indah-indah. Banyak je cabaran-cabaran yang saya kena tempuh, lepas tu student saya, klien saya kan. Tapi normal dalam bisnes. Dalam apa dua benda yang kita buat, bekerja ke, nak rumah tangga ke, nak besarkan anak ke, sama je. Semua ada cabaran dia. Tapi kita punya mindset kena betul lah. Alright. Okay. So saya mula dulu dengan benda, saya mula dengan ni lah. Macam mana saya terjebak benda ni kan. Saya mula-mula start benda ni buat dropship sejak 2014 sampai sekarang lah. Alhamdulillah boleh lah tampung, adalah turun naik dia kan. Tapi total guna e-commerce 100% on e-commerce since 2016 lah. 2016 saya dah start belajar langgar dinding, langgar batu, tergolek. Semua habis duit berpuluh ribu nak belajar dan cuba-cuba kan. Dan 2017 akhir tu, nak dekat 2018 baru dah dapat orang kata traction lah. Dia punya momentum, baru nampak hasil. Okay. So pendek kata setahun lebih, nak dekat 2 tahun, income memang tak seberapa, memang stres gila. Tapi saya banyak belajar benda lah. Daripada benda yang kita langgar dinding tu, lepas tu benda yang kegagalan kita, challenges, cabaran tu semua jadi saya punya orang kata ilmu lah untuk saya berjaya dalam bidang ni kan. Tak adalah berjaya sangat tapi boleh untuk bayar itu ini kan, nak bayar hutang apa semua boleh, Alhamdulillah. Okay,
Okay, sebelum mula pasal benda ni, siapa yang tak tahu lagi pasal business dropship e-commerce ni? Uh, kan saya bebel-bebel kan, jadi rupanya tak tahu pasal business dropship e-commerce ni, asas dia macam mana. Maksudnya konsep dia, business model ni. Siapa yang tak tahu? Cuba explain sikit. Cuba explain pula, cuba komen. Cuba komen. Sekejap saya nak buka saya punya ni, phone, sebab saya tak boleh nak tengok secara real time dia, saya punya apa, korang punya komen ni. Sekejap. Oh, Azizul tak tahu lagi pasal e-commerce ni, apa, dropship e-commerce. Syafiq Daniel pun sama. Alright. Thank you Ijmal bagi like, love banyak. Mi Azmi tak tahu. Ni bukan orang yang biasa follow saya ke? Takkan tak tahu. Hmm. Zamri, okay, Zamri first time saya nampak dia. So, okay lah. Alright, so basically business dropship e-commerce ni dia adalah combination on dua benda lah. Satu dropship dan satu e-commerce. E-commerce ni sebenarnya platform ataupun tools, sistem di mana kita gunakan untuk menjual online. Maksudnya semuanya adalah virtual ataupun digital. Okay, bila dropship pula, dropship ni sebenarnya term dalam konteks supply chain, pembekalan. Kalau dalam bidang retail ke trading kan, kita ada term untuk supply chain lah. Salah satu supply chain adalah dropship lah, di mana kita akan order barang pada supplier once kita dah dapat sale. Then benda yang kita order dekat supplier tu dia akan hantar direct pada customer kita. Faham tak? Maknanya kita tak ada simpan stok, kita tak ada apa, kita ada order, ada sales masuk, baru kita order kat supplier, baru kita cari barang. Tu basically konsep dropship lah. Dropship. Cuma bila saya gabungkan konteks dropship e-commerce ni, maksudnya saya gunakan sistem e-commerce ni sebagai platform dan model supply chain dropship saya gabungkan. Maksudnya kita buat dropship menggunakan platform e-commerce. Faham tak? Maksudnya macam ni contoh ya, e-commerce ni dia macam website lah, electronic commerce kan. Biasanya orang akan sebut e-commerce ni dalam bentuk website lah. So website, orang akan masuk website beli barang kat kedai kita. Tapi kita tak ada pun barang tu. Tapi sale dah masuk. So, bila sale dah masuk, customer dah order, kita akan pergi hantar order tu kat supplier kita. Supplier kita yang akan post barang tu dekat customer, dia yang akan hantar. Dia akan buat fulfillment. Supplier ni boleh jadi supplier tu sendiri ataupun gudang ke, warehouse ke, orang tengah ke, tak kisah. Broker ke. Asalkan proses fulfillment, proses untuk fulfill order tu bukan kita buat. Tu kita panggil dropship lah. Bila kita guna sistem e-commerce ni, semuanya automated. So maksudnya kita tak perlu nak layan customer, tak perlu nak dan macam-macam lagi lah. Nanti saya akan explain apa benda yang best pasal benda ni. Alright. So far boleh faham kan explanation saya pasal business model dropship ni, dropship e-commerce ni? Kalau faham boleh ni lah komen. Okay, Zamri mula faham Okay, cun. Okay, so saya nak explain lah pasal apa benda yang best sebenarnya buat business e-commerce dropship ni. Sampai saya daripada tahun 2014 sampai sekarang, dekat 6 tahun, masih buat dropship. Dia best ni buat dropship ni, kita boleh mula cepat. Modal dia rendah. Sebab apa kita boleh mula dengan cepat, modal rendah? Sebab kita tak perlu nak simpan stok.
Lepas tu kita tak payah nak apa? Nak beli barang-barang macam kalau kita berniaga tepi jalan kan, nak kena beli meja lah, nak kena beli payung macam-macam kan. Nak kena sewa kedai, office tu tak payah. Kita dapat je barang apa kita nak jual, kita ada supplier, kita dapat barang, kita dah ada supplier untuk supply barang tu dan kita boleh terus promote cari customer, itu je. So macam orang yang tak ada modal, macam saya memang suka lah benda ni sebab saya tak suka invest pada benda yang saya tak pasti lagi. Maksud saya tak pasti saya tak pasti sama ada market punya respon macam mana kan. Kadang-kadang kita beria beli buat produk sampai 10,000, 30,000 ataupun jadi stokis sampai 5,000 kan. 10,000 tapi market kita tak tahu lagi, kita tak pernah jual. Market punya respon kita tak tahu. Jadi tu kan dah satu risiko besar kan. Kalau tak boleh terjual, burn. Saya sebelum ni memang pernah terkena benda-benda macam ni. Cuba-cubalah nak jadi stokis lah, nak buat produk kan. Last expired benda tu. Tak boleh jual. Tak boleh jual so buang je lah. Burn lah. 10,000, 20,000. Baik saya guna 10,000, 20,000 tu pergi belajar, betul tak? So, bila buat business dropship e-commerce ni best dia tak payah ada stok. Dapat order terus hantar order tu kat supplier hantar. Okey? Lepas tu yang kedua, yang best yang buat ni, boleh buat part time. Kalau you all jenis yang bekerja ataupun suri rumah kan, suri rumah ada anak ramai kan, 10 orang ke ataupun ada anak-anak kecil-kecil kan kat rumah, mana sempat nak buat bisnes gila-gila ni kan. Nak kena kontak itu, kontak ni, nak kena layan WhatsApp, nak kena layan ni, nak kena post Facebook. Macam-macam lah kerja dia. Nak kena tengok kilang, kontak supplier, packing apa semua. Kan leceh. Tapi kalau business dropship e-commerce ni, saya buat part time pun boleh. Basically saya kalau satu store tu, satu website lah, satu store e-commerce yang saya ada, basically saya spend hari-hari dalam 30 minit ke 1 jam je. Saya just buka admin dashboard belakang tu, saya login website saya tengok ada sale masuk, ada order. So saya proses hantar kat supplier. Supplier terus hantar ke customer. Dah tu je lah kerja saya. Kan? Sebab benda-benda lain dah automated. Uh, uh, traffic yang nak masuk saya dah pakai iklan berbayar. Lepas tu proses untuk nak dapatkan customer, maksudnya nak layan ke apa semua, dia tak perlu layan macam pakai WhatsApp, nak kena berkenalan dengan dia, hai apa khabar, ada masalah apa semua kan, tak ada. Dia masuk website kita, dia baca details produk, terus jalan. Terus jalan sama ada dia nak atau tak nak je. Bergantung pada offer kita lah, betapa strongnya offer kita. Kalau offer kita strong, maksudnya senang lah nak convert. Okay, lepas tu let's say dia tak beli. Sistem daripada e-commerce ni dia akan follow up. Follow up melalui email, follow up melalui WhatsApp, follow up melalui SMS. Semua sistem e-commerce ni dia akan detect tau behavior visitors yang masuk dalam website kita. So dia tak beli hari ni tak apa lagi. Besok kita follow up lagi, besok kita hantar lagi, lusa kita hantar lagi, minggu depan kita hantar lagi kan, promo. Last dia beli juga. Kalau cuba bayangkan kalau buat semua benda ni manual. Jenuh. Jenuh, kena ada buku, tick mana yang dah follow up, okay, apa semua kan, leceh. Saya pernah buat benda tu, leceh babe. Memang last buku-buku tu, kertas-kertas tu jadi sampah je lah. Alright, so ada 3 lah kan, dah 3. So satu boleh mula dengan cepat, tak payah simpan stok, dengan boleh buat part time. Bayangkan satu store tu saya spend 30 minit ke 1 jam je. Tapi boleh buat 5 angka ke 6 angka lah sebulan. Ada yang student saya sampai 6 angka sebulan. 6 angka sebulan tu kalau dah setahun dah 7 angka, betul? Sale. Ni sale tau, saya tak cakap income, saya cakap sale. Income ni tu adalah benda lain lah, subjektif sebab banyak kita kena ambil kira dengan kos-kos lain, baru kita tahu income berapa lah. Tapi kita cakap potential sales yang boleh buat kan.
Tu baru buat setengah jam satu store. Boleh buat 5-6 angka kan. So dia masa lebih macam ni pergilah kerja, jaga anak ke. Macam saya ada masa lebih macam ni, saya pergi ni, pergi apa nama? Uh, pergi mengajar lah. Pergi mengajar, buat tulis blog, lepas tu mengajar orang, coaching, layan klien, buat servis kan. Alright. So, okay. So far boleh follow tak? Cuba komen siapa yang lost. Kejap, ada binatang. Kejap. Okay, sorry. Ada binatang ada serangga. Lain sangkut-sangkut ada. Saya dah takut serangga ni. Lipas je kan. Memang takut gila lah. Ni ada apa benda tu? Tak apa lah. Binatang apa pun saya tak tahu. Tapi serangga, saya dah ketuk dengan penyapu. Alright, settle. Okay, so kita kat mana tadi? Kacau lah. Sekejap Okay, so yang seterusnya apa yang best ni? Risiko rendah lah bila kita buat dropship e-commerce. Sebab apa tau? Dia tak semestinya benda semua yang kita jual ni laku. Kadang-kadang dia laku awal-awal, lepas tu dia slow, lepas tu dia drop. Kan? So, apa yang kita sebagai dropshipper e-commerce yang biasa saya buat adalah saya tukar je barang lain. Apa susah? Kan? Agak barang tu slow, kita tukar. Kalau laju, kita maintain. Ataupun kalau rasa kita jumpa produk yang best pula, tambah lagi. Tambah kedai ke, tambah produk dalam store ke, kita pulang. Kan? Fleksibel gila. Memang senang lah. Tapi kalau kita ni jenis semua benda nak grand, semua benda nak serba-serbi nak kena lengkap, memang tak sesuai lah dropshipper jadi buat dropship e-commerce ni. Alright. Lepas tu satu lagi benda yang saya suka lah. Saya sebenarnya malas nak pergi post barang. Saya malas gila nak post barang, nak pack barang. Bayangkan satu hari saya punya order atas 50 lah, atas 50 order. Secara average lah 50 kan, 50. Bayangkan, saya dengan nak kena mengajar, nak kena buat servis untuk klien, nak kena tulis artikel, buat konten, lepas tu nak kena pack malam-malam. Leceh babe. Memang leceh. Saya tak suka benda-benda macam tu, nak kena pergi pejabat post lah kan. So malas. So saya suka buat dropship ni sebab semua supplier yang uruskan lah. And then semuanya saya buat kat rumah. Semua saya buat kat rumah. Saya buat kat rumah. Lepas tu tak payah ada office pun tak apa. Okay.
Dan basically semua ni memang sesuai lah. Semua ni sesuai untuk newbie. Lepas tu sebab dia low risk. Dia low risk dan fleksibel. So basically memang saya suka pasal business dropship e-commerce ni sebab benda-benda ni lah. Walaupun kita ni orang kata tak ada produk, tak ada office, tak ada apa, tapi still duduk rumah pun boleh sebenarnya buat duit. Kalau setakat nak 1,000, 2,000, 3,000 sebulan ekstra, memang boleh sangat lah. Memang boleh sangat. Ramai orang yang buat lebih daripada tu. Alright? Dan benda ni bukan terhad kita jual kat Malaysia je. Satu dunia kita boleh jual. Saya ada store yang jual kat Malaysia, ada store dropship yang main market international juga. Cuma main market international ni dia cabaran dia lain lah pula. Tu kita akan sembang pasal benda ni dekat hari yang lain. Alright. So siapa kat sini yang rasa macam excited nak buat? Ada tak yang excited nak buat benda ni betul-betul lah kan? Sampai jadi kan? Ada tak siapa yang excited? Cuba komen. Ni semua benda-benda yang best lah saya cerita. Kejap lagi saya cerita benda tak best pula. Tapi so far korang rasa korang excited tak nak buat bisnes macam ni? Rizul excited. Zafri ni student lah. Farah pun sama. Aduh. Okay. Hamdi pun student lah. Syafiq Daniel lah. Syafiq Daniel boleh join. Syafiq Daniel tak pernah join lagi kan. Syariman, Nur Azila. Alright. Okay. Saya tak ada benda nak jual pun. Cerita je sembang-sembang kan. Okay. So saya nak cerita benda yang tak best pula. Okay tak? Boleh? Alright. So benda yang tak best ni pasal dropship e-commerce ni adalah base standard lah. Banyak apa-apa bisnes yang kita buat pun semua mana ada yang smooth. Kan? Mesti ada cabaran dia kan. Ada dia punya orang kata apa? Liku-liku dia, ujian dia kan, macam-macam. Bisnes dropship e-commerce pun sama gak. Takkan semua sembang langit bintang je kan, sembang best-best je. Itu tak logik tu. Skim cepat kaya kan. Skim Pak Man Telo. Orang panggil. Okay. So benda yang tak best tu. Okay, first. Anas nak full time memang boleh sangat lah Anas buat betul. Member Anas kan ada yang dah buat full time. Okay, so first benda yang tak best. Benda yang tak best pasal buat business dropship e-commerce ni adalah logistik lah, logistik. Urusan logistik ni memang luar kawalan kita lah. Mana kalau ada pihak yang pihak yang buat fulfillment tu macam supplier ke gudang ke kan, dia buat hal, memang kita yang kena lah. Memang kita yang kena, kita yang brand store kita yang akan rosak, yang kena maki kita. Alright. So first lah benda tak best. Tapi ni semua benda boleh settle. Kedua, okay, walaupun benda ni business model ni dia macam almost fully automated sebab guna sistem 100%, kita still kena ada orang yang boleh buat apa tau, kena ada orang yang boleh buat customer service. Dengan cepat dan efektif. Seorang customer service. Macam dulu saya mula-mula nak start, saya lah yang buat customer service. Alright. Customer service ni bukannya busy sangat, dia tak busy sangat. Cuma bila ada orang inquiry, komplain ke, tanya apa-apa, kena respon dengan cepat. Tapi tak adalah kena layan macam layan WhatsApp tu kan, kena standby 24 jam apa semua, tak ada. Kita dah bagi dalam website kita tu ada polisi apa semua. So kalau dia nak contact kita, dia kena isi borang apa semua dan kita bagi tahu lah, dan kita akan respon dalam tempoh 24 jam, sorry. Alright. Okay, yang ketiga yang tak bestnya bila main dropship ni margin dia kecil lah. Tapi tak semestinya kecil, tapi secara umum margin kecil.
Yelah low risk kan, bila low risk, low return lah. Sebab bila kita tak simpan stok, kita tak beli secara pukal, so memang supplier akan bagi kita margin kecil, kadang margin RM10, RM20 kan. Tapi ni semua masalah boleh settle. Biasanya saya main dropship, saya memang cari yang produk yang saya boleh markup RM50 ke RM100 ke atas lah. Ada cara dia macam mana nak buat. Alright. Yang keempat, last kali apa yang tak best adalah highly competitive. Dia bila benda yang ni senang untuk semua orang akses, then banyaklah kompetitor. Especially bila once kita punya produk dah meletup, tunggu je lah, ramai je lah orang yang akan masuk compete kan. Kadang-kadang diorang ni yang main cara-cara orang kata cara nakut lah, diorang suka main potong harga lah. Tapi boleh je buat, kita boleh tapau je semua benda-benda ni. Saya tahu macam mana nak tapau, ada cara dia. Okay, yang main-main harga ni semua kena sabar. Macam saya punya cost contoh kos produk RM15, saya jual RM100. Kos produk RM20, saya jual RM120. So basically margin dah RM50 ke RM100 kan. Dekat Shopee ke, kat Lazada ke, kat online ni semua, diorang jual RM15, RM20. Saya okey je jual beratus-ratus, benda yang sama. Ada cara dia. Alright. So ini basically ada 4 je lah benda tak best. Cuma bagi saya ni, kita tak boleh jadikan benda ni sebagai masalah. Masalah yang kita tak boleh nak selesaikan lah. Benda ni kita anggap sebagai cabaran lah. Kalau kita anggap sebagai masalah yang orang kata teruk gila, memang kita lembik lah. Bagi saya benda ni normal. Benda ni bagi saya normal sebab semua bisnes macam ni, normal. Actually banyak je. Saya kalau benda-benda yang pasal benda yang tak best ni, ada je cara dan taktik untuk overcome benda ni. Yang siapa yang dah pernah jadi student saya yang dalam live ni, dia tahulah macam mana saya buat semua ni. Even walaupun dropship je, saya masih boleh tampung tau. Family, perbelanjaan, saya boleh bayar hutang, bayar komitmen saya apa semua. Alhamdulillah boleh. Kan? In fact daripada business model yang simple-simple macam ni pun boleh banyak student saya yang buat full time dan boleh achieve 5 angka sebulan, 6 angka. Ada yang dah siap scale besar sampai dah overseas pun ada. So jangan pandang rendah dengan business model ni. Sebab apa tau? Sebab banyak orang anggap business model ni macam ini macam cikai-cikai lah, newbie lah kan, macam scam ke apa. Ada ke orang cakap saya benda ni bukan salah ke apa benda kan. Sebab kita macam nampak macam menipu orang kan. Tapi sebenarnya tak ada, benda ni memang ada. Memang dalam mana-mana, kalau you all belajar supply chain, on retail or trading, memang ada benda-benda ni. Cuma dia tak panggil dropship lah, dia panggil term dia lain lah. Alright. Tapi sebenarnya kalau business dropship e-commerce ni, kalau you all buat dengan strategi, ilmu dan taktik yang betul, memang boleh jadi main income lah, serius. Tak payah bagi masa lama, saya bagi, kalau siapa dalam ni nak belajar, saya bagi 90 hari je. 90 hari, serius belajar, InsyaAllah boleh replace gaji. InsyaAllah boleh. Sebab saya dah test dah dekat few people, memang jadi. Memang jadi. Saya ingatkan dulu saya punya method ni, saya seorang je jadi kan. Tapi bila saya buat banyak kali, lepas tu saya test kat orang lain pun jadi juga. So, sebab tu saya fikir mungkin benda ni boleh bantu kan. So saya share lah macam ni. Alright, macam ada berani nak cuba ke? Siapa sini yang berani nak cuba benda ni? Berani nak cuba dan belajar 90 hari dengan saya. Tapi kita belajar online lah. Saya tak buat offline dah. Saya dah lama tak buat kelas offline sebab ada masalah kesihatan sikit. So saya tak buat lah. So saya online lah. Even yang ambil personal coaching dengan saya pun, yang one to one tu, diorang communicate dengan saya through WhatsApp dengan Zoom lah. FaceTime ke apa kan. Semua ni. So ada yang berani nak belajar?
Okey, so Anas nak belajar, Zizul, okey Cun. Ni, okey. Tak apa, saya actually korang tak nak belajar ke, saya tak kisah pun kan. Tapi kalau you all nak belajar, saya tak suka promote produk ataupun kelas-kelas online saya kat dalam Sembang Cartel ni sebab benda ni lebih kepada sembang-sembang je. Tapi kalau nak tahu, jap saya tunjuk Jap saya buka. Okay. Sebelum ni saya ada buat satu online course, nama dia Fast Track. Okay. Ni online course saya yang pertama lah pasal benda ni. Release awal tahun 2019. Jap saya share screen yang ni lah. So, yang ni basically saya, ni lah landing page dia. Bagi tahu pasal apa benda yang saya ajar lah. Ni result student saya dalam first month 2000 lebih. Ni baru 2 minggu dah 3,000 lebih. Ni baru 3 hari 445. Ni semua gula-gula lah. Gula-gula. bukanlah semua student saya yang dapat macam ni. Result pun semua tak typical tau. Dia bergantung pada work ethic kita, kita punya komitmen, kita punya skills, kita punya macam-macam lah. Personal factor kan. So result tak typical. Tapi bila saya tunjuk benda macam ni, actually saya nak tunjuk potential lah. Potential. Bukannya saya nak tipu ke apa kan. Memang ada risk lah kan. Apa-apa bisnes pun ada risk. Tapi potential dia macam ni lah. Ada je yang tak berjaya. Tak berjaya sebab apa? Sebab satu, dia orang tak buat kerja. Dia orang tak buat kerja, lepas tu tak fokus. Dia asyik beli panduan je, beli panduan, lepas tu dia cari panduan sini, lepas tu dia lompat sini, lompat sini. So bila dah banyak sangat beli panduan, dia jadi confused. Dah saya tak dapat result lah. Biasa yang dapat result ni, dia memang fokus join saya, lepas tu dia buat sampai jadi. Ini tak sampai sebulan, dah sale 9,000 lebih. Ni 2 hari je 300 lebih. Ni suri rumah, 1,000 lebih. Semua dropship ni. 10,000 sebulan dropship. Ni budak student 3,000. Ni sebulan 19,000. 15,000. Banyak. Ni 14,000 dalam masa 4 hari. Ni yang 6 angka dalam masa 2 bulan. Banyaklah korang tengok kan. Tapi jangan beli panduan ni sebab mahal. Mahal, lepas tu dia dah video tu dah outdated sikit. So saya nampak harga 399. Kalau you all beli ni, contoh beli kan. Lepas tu saya upsell lagi tambah RM50. So dah jadi 400 setengah kan. So baik tak payah, mahal. So kalau you all yang berminat, saya ada buat satu program baru. You all boleh pergi kat sini kejap. Kejap saya share. Beli. Okay, yang ni ni okay. Alright. Sekejap. Nampak yang ni kan? Okay. So kalau nak join, nak belajar, yang ni saya ada yang program yang terbaru sekali. Saya baru je start. Which is nama dia 21 Days Ecom Challenge. Ecom Challenge ni basically saya ajar selama 21 hari. Every day saya akan release satu video dan buat Facebook live selama 21 hari. Which is dalam minggu pertama saya akan ajar pasal produk. Lepas tu yang kedua ajar pasal marketing. Pasal technical untuk set up store. Yang ketiga lebih kepada marketing dengan cara nak besarkan bisnes lah. So basically complete lah. So saya ada buat free live coaching call. Basically memang saya ketuk-ketuk korang supaya siap lah. Lepas tu ada lagi. Saya pun akan join. Join DK Ecom Challenge ni sebab saya
saya nak buktikan pada student yang join ni yang mana kita boleh buat sales dan dapatkan profit dalam tempoh 21 hari kalau kita fokus lah. So siapa yang bertuah, dalam DK.com Challenge ni, saya akan buat lucky draw, dia akan dapat store yang saya buat tu, yang dah ada profit tu. Lepas tu second lucky draw saya akan buat private coaching lah selama sebulan online. So challenge ni dah mula dah 15 hari bulan, sekarang dah 19 kan. So dah hari yang kelima. Tapi still video-video tu recorded, so memang dah ada dalam tempat tu, dalam group, private group tu. So boleh join lah. Tak mahal pun, 197. Ni bukan bayar untuk ilmu tau, bayar untuk masa saya mengajar. So ilmu free je. So basically bila saya cakap ilmu tu free, you all tanyalah soalan-soalan apa pun, InsyaAllah saya akan jawab sebab saya jawab dalam live. So bolehlah join ni. Lepas saya habis, kalau nak join sekarang sebab saya belum naikkan harga ni 197 sebab lepas dia habis DK.com Challenge ni, saya akan balik kepada harga yang 399 tu. Saya akan jual yang recorded punya version untuk orang siapa-siapa nak access lah. Okay. So siapa yang berminat boleh pergi ke, sekejap siapa yang minat boleh pergi ke sini. Please. Okay, siapa yang minat boleh pergi ke sini lah. Challenge. Betul ke ni lah? Sekejap saya test dulu link ni betul ke tak. Betul. Okay. Siapa yang berminat tu boleh pergi kat sini lah. Pergi kat sini, cepat-cepat sign up. Last saya tutup pada hari Ahad ni. Ahad ni pukul 11.59 saya tutup Nanti saya akan remind juga dekat email. Siapa yang dapat email tu dapat lah. Yang tak dapat email, sorry lah So kalau tak dapat dah saya lepas tu Q&A. Siapa nak tanya-tanya soalan boleh tanya. Siapa ada soalan boleh tanya. Saya buka 5 minit je lah Kalau tak ada soalan saya tutup. Sebab dah nak dekat sejam ni. Zafri, bila tu start 90 hari? Dia bukannya kita start 90 hari. 90 hari ni adalah indikator ataupun range period di mana Zafri kena letak masa tu dekat diri Zafri supaya orang kata commit lah dalam tempoh 90 hari. Program yang saya offer ni 21 hari ni. So saya ajar saya akan train dan coach dan guide siapa-siapa yang join tu selama 21 hari. Then kena gerak sendiri lah. Tapi dalam tempoh 90 hari ni kalau all out, memang orang kata proaktif, cari sumber lain, ada buat tambahan bacaan tambahan, tanya orang itu ini kan, explore, eksperimen. InsyaAllah dalam tempoh 90 hari mesti boleh buat ni. Biasanya memang macam tu. Alright. Macam mana nak kurangkan langgar dinding dan tetap semangat sifu? Satu kena ada mentor lah. Kena ada mentor. Macam saya lah. Saya sebenarnya kalau saya bila nak belajar satu skill baru, saya akan biasa saya akan buat target lah. Saya akan buat target. Saya cakap dalam tempoh 3 bulan ataupun 6 bulan saya akan mahir untuk satu skill tu. Contoh saya nak belajar pasal edit gambar kan, macam Photoshop ke kan. Saya biasa akan letak satu deadline, contoh 90 hari ke ataupun 180 hari.
which is 6 bulan lah. And then saya akan, hari-hari saya akan explore tau. Saya akan explore, lepas tu saya akan cari panduan, cari tok guru yang mana, kalau ada yang tok guru offer personal coaching yang saya mampu, saya join. Sebab apa? Saya nak access dia. Saya nak dia punya pengalaman dan dia punya wisdom dia. Dia punya insight. Insight ni macam penelitian lah. Penelitian dan orang kata bila kita ada sifu ni, dia yang akan connect the dot tau. Maksudnya titik-titik ni, titik-titik dalam puzzle kita ni dia nak sambungkan supaya kita nampak gambaran sebenar macam mana, supaya lepas ni kita boleh navigate sendiri, kita boleh sambung dengan titik-titik lain, faham tak? So basically kena tetapkan satu matlamat, time range, lepas tu kena ada follow sifu mana-mana ataupun course lah, and then stick pada seorang je. Saya dulu pernah juga belajar itu, belajar ini, belajar itu dengan macam-macam sifu kan, adalah tak jadi apa. Confused. Sebab lain orang dia lain dia punya approach, lain dia punya wisdom, lain dia punya insight. So stick dengan seseorang, stick dengan satu approach, satu orang kata jalan, and then master jalan tu. Make sure kena jadi master dekat jalan yang sifu korang tunjuk tu lah. Bila jadi master, then baru boleh pindah kepada sifu lain. Faham tak? Biasanya saya buat macam tu lah, sama juga dengan e-commerce ni. Saya belajar dengan seorang sifu, lepas saya dah habis dengan dia, saya belajar dengan orang lain pula. Tapi topik yang berlainan pula. Tu dah habis, saya dah buat, saya dah tahu selok-belok dia, saya belajar dengan orang lain pula. So saya buat satu-satu. Alright. Bapak saya berminat, sifu terima juga ke? Boleh je, dia ada minat, lepas tu ada orang kata boleh ada minat, lepas tu ada kemahuan, mesti boleh buat. Jangan hangat-hangat teh ayam lah, mesti kena buat sampai jadi. Kalau nak join, bilakah tahun terakhir tuan bekerja makan gaji? Saya kerja government sebelum ni, saya pegawai kanan custom sebelum ni. So tahun 2014, 2016 akhir tahun tu saya resign lah. Saya resign. So tahun 2016 akhir tahun saya resign government, saya fokus buat benda ni lah. Buat business online. Lepas ni ada recording tak? Rasa nak buat sebagai ingatan dan semangat? Ada. Saya akan, benda ni akan automatic recorded dalam Facebook page ni, dan saya juga akan upload dekat YouTube. So don't worry lah. Alright. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Saya nak tutup sesi kalau tak ada apa-apa. Siapa yang nak join tu, boleh ke sini lah. Alright. Okay, ada lagi tak? Terima kasih lah. Bagi siapa yang tunggu sampai last ni, memang saya ucapkan terima kasih lah. Next time, siapa yang stay sampai akhir live, saya nak bagi hadiah sikit. Hari ni tak ada idea, baru terfikir. Baru terfikir nak bagi hadiah pada orang yang stay sampai habis. Alright. Next week lah, saya bagi something lah kot. Saya fikirkan something. So besok saya kena buat live sampai 5 bulan September, hari-hari. Terima kasih atas penerangan yang diberi. Okay, sama-sama. Sifu, saya selalu dihantui oleh Fred Lam. Dia tu. Sebab Fred Lam pun ada buat juga e-com challenge. Dia pun ada buat juga. Saya pernah attend juga e-com challenge dia. Alright. Actually kalau yang international punya Sifu, saya suka follow kalau Cina kan, Chinese punya ni, Kevin Zhang. Lepas tu siapa lagi? Kevin Zhang, Gabriel, Franklin Hatchett. Ada few.
Alright. Yang Fatlam ni mahal lah, mahal kos dia. Dalam 400 lebih kan. $99 kalau tak silap. Alright. Okey, itu saja. Kalau tak ada apa-apa, saya tutup lah. Saya rasa semua pun okey kot. Okey, saya nak tulis komen kat sini. Okey. Next week, 9.30 macam biasa. Kita live lagi. Boleh suggest lah topik apa nanti dalam grup. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa next week. Kita jumpa next week. Ah. Okey. Terima kasih sesama. Sama-sama Azizul, Syaril, Zafri, Syariman, Saad, Nur Farah, Hamdi, Syafiq, Daniel, Zamri, siapa lagi saya tak sebut, Mi Azmi, Seputih Kasih, Nur Azila, siapa nama yang saya tak sebut minta maaf sebab saya tak nampak lah kat sini. Okey. Okay, terima kasih banyak. Muhammad Izairi, terima kasih.